KPM. Dayung sampan, dayung sampan, dayung bersama kawan-kawan bersukaria. Ayo kawan, kita berpasukan, dayung mendayung sambil kita nyanyi sama-sama. Dayung, 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 dayung. Dayung sampan, dayung sampan. Timbullah si ikan kaloi. Hai, apa khabar kawan-kawan? Jangan risau, anda bukan dalam slot bawang putih bawang merah, tetapi anda sedang menimba ilmu dalam slot prasekolah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar tentang hidupan laut bersama-sama dengan Cikgu Alfian Mansur. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mira? Sehat Cikgu. Wah, Cikgu berpakaian nelayan hari ni. Mesti ada tujuannya. Nanti kita tanya Cikgu Alfian kerana selain daripada Cikgu Alfian di studio, turut serta bersama dengan kami iaitu Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah, apa yang kita nak belajar hari ini Cikgu? Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, iaitu standard pembelajaran bahasa Melayu 2.34, membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. Tapi hari ini kita akan fokus kepada suku kata vokal, konsonan dan vokal, atau kita panggil sebagai suku kata terbuka, vokal, konsonan, vokal. Dan ini kalau dalam sukatan pelajaran kita, kita menggunakan standard pembelajaran bahasa Melayu 2.34. Baiklah, silakan Cikgu. Okey, so untuk pelajaran kita pada hari ini, kita nak fokus kepada suku kata VKV. Apa maksud VKV ni? VKV ialah perkataan yang dibina dengan menggunakan suku kata yang mengandungi 3 huruf sahaja, iaitu vokal, konsonan dan vokal. Jadi V ni maksudnya vokal, K maksudnya konsonan dan V ni maksudnya vokal. Okey, kita tahu semua dalam bahasa Melayu ada 5 vokal, iaitu A, E, I, O dan U. Betul. Okey, cikgu tunjukkan contoh macam mana kita nak bina perkataan yang mengandungi suku kata VKV. Okey, yang pertama cikgu dah letakkan contoh satu. Kita ambil vokal huruf U. Okey, kemudian huruf konsonannya ialah L dan juga vokalnya I. Okey, U, L, I, Li. Bunyinya U, Li. Pandai. Okey, kita ambil contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua, vokal, huruf vokal ialah huruf A. Kemudian untuk konsonan di tengahnya kita pilih huruf B dan juga yang terakhir ialah huruf U. Okey, jadi antara gabungan huruf A, B dan U, gabungan vokal, konsonan dan vokal membentuk satu perkataan iaitu abu. Okey, cikgu minta Kak Mira pilih satu huruf vokal A, E, I, O, U. Huruf vokal A, E, I, O, U, saya nak pilih A. A, okey.
Okey, Cikgu Alfian tuliskan kat sini huruf vokal A. Jadi Cikgu Alfian akan pilihkan konsonant dan vokal yang bermula dengan perkataan yang bermula dengan vokal A. Contohnya apa ya? Okey. Cikgu nak letak nama orang lah. A, cikgu pilih L, konsonant L dan diakhiri dengan vokal I. Jadi A, L-I, Li. Li. Li kawan dengan Abu. Ali, Abu sebenarnya banyak lagi perkataan dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada huruf vokal, konsonant dan vokal. Jadi kita akan belajar lebih banyak lagi perkataan-perkataan ni. Okey, dekat sekolah pun cikgu akan perkenalkan banyak lagi perkataan-perkataan yang terdiri daripada vokal, konsonant dan vokal. Wah, baiklah. Ini yang cikgu nak terangkan tentang suku kata vokal, konsonant dan vokal. Jadi kita nak berhenti berehat seketika dulu. Boleh cikgu ya? Dan juga kawan-kawan di rumah, apa kaitannya vokal, konsonant, vokal dengan hidupan laut ni? Kita ada banyak lagi aktiviti yang best. Ya, banyak lagi aktiviti menarik yang cikgu Alfian dah sediakan untuk murid-murid di rumah semua. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton slot Prasekolah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Seronoknya belajar hidupan laut bersama Cikgu Alfian. Baiklah, kembali kita dalam slot Prasekolah di Didik TV KPM. Cikgu, kita dengan hidupan laut ni, apa aktiviti kita nak buat ni cikgu? Hari ni cikgu nak bawa Mira pergi mancing sama-sama dengan Cikgu Alfian. Wah. Mabuk laut tak? Tak. Tu bagus. Okay, tapi sebelum tu kita nak perkenalkan satu pelajaran penting dulu kepada murid-murid kita kat rumah. Okey, hari ni pembelajaran kita adalah berkisar kepada pembelajaran vokal, konsonant, vokal. Okey, yang membentuk satu perkataan. Okey, boleh tak Mira sebutkan cikgu apakah gambar yang terdapat pada papan putih ni? Gambar yang pertama ni gambar api. Betul. Okey, gambar api. Okey, seterusnya. Seterusnya gambar datuk. Datuk, betul. Okey, sesetengah kita memanggil atuk ni dengan gelaran Aki. Aki. Atuk, Aki dan sebagainya. Okey, lagi apa lagi? Ini gambar macam gambar burung unta je cikgu. Burung unta, betul. Okey, yang ini selain daripada burung unta, yang juga disebut sebagai burung emu. Emu. Okey, lagi? Ini gambar ibu. Ibu, betul. Okey, selain daripada ibu, kita panggil apa? Kalau Mira panggil mak ataupun ibu Mira apa? Emak. Emak, ibu, emak, umi, sama, orang yang sama. Okey. Dan yang terakhir ni gambar apa ni? Wah, ini gambar ubi. Ubi, betul. Okey, untuk pembelajaran kita hari ni kita belajar vokal, konsonant dan vokal. Jadi gambar-gambar ini melambangkan suku kata terbuka yang terdiri daripada vokal, konsonant dan vokal. Okey, ini gambar api, gambar aki, gambar emu, gambar ibu dan juga gambar ubi. Tapi tak ada perkataan dia. Okey, jadi Cikgu Alfian nak ajak Mira dan murid-murid kat rumah untuk sama-sama pergi memancing. Wah, menariknya. Mancing ikan. Jom kita pergi mancing. Jom. Nak pancing kena ada joran kan cikgu? Cikgu dah sediakan joran dah ni. Okey, baiklah. Okey. Oh, banyak ikan tu Mira. Yalah cikgu. Jom kita cuba pancing ikan-ikan yang ada ni. Kita pancing kan. Bub kan. Saya punya ni dah masuk joran, dah masuk dalam laut. Cikgu dah dapat. Dah dapat satu ikan. Baiklah. Mira pun dah dapat lah cikgu. Simpan dulu ikan kita. Cuba pancing lagi. Pancing lagi. Kita pancing lagi. Ikan yang warna
Warna apa cikgu? Warna ungu. Sedap je ni Mira. Wah, dah dapat lagi. Wah, Mira pun sama lah cikgu. Okey, banyak ada lagi kan? Ada lagi cikgu. Cuba Mira tangkap yang tu. Okey. Yang tu besar tu Mira. Yang besar ni. Yang besar tu. Okey, Mira akan tangkap dia mana ni? Oh cikgu, ni berat ni cikgu. Berat ni cikgu. Ikan ni tak nak kalah lah cikgu. Dah dapat. Terbaiklah Mira. Baiklah cikgu, ikan dah dapat dah ni. Kan dah dapat. Apa kata kita bawa balik Mira? Bawa balik. Kita bawa balik. Mana? Mira bawa balik. Nanti cikgu? Mira boleh masak. Tapi sebelum tu kita minta Mira, Ya, cikgu. tampalkan perkataan-perkataan yang kita dah pancing tadi tu dengan gambar yang betul. Oh boleh. Okey, gambar yang pertama ataupun ikan yang pertama. Ikan yang pertama, ini tadi gambar apa ya kawan-kawan? Ini gambar api. Api. Tengok huruf konsonan, vokal, konsonan dan vokal. Okey, betul. Gambar api, gambar yang pertama. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Ini ialah gambar aki. Aki. Okey, betul. Okey, seterusnya Ini. gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ialah gambar emu. Emu. Baiklah. Pandai. Emu. Okey. Seterusnya Seterusnya, gambar yang keempat. gambar yang keempat. Gambar Ibu. Ibu. Di bawah ke di atas cikgu? Boleh ya? Boleh. Boleh, okey. Okey, yang penting mudah-mudahan kita Ibu. nampak. Ibu. Okey. Dan yang terakhir. Yang terakhir, gambar apa kawan-kawan? Betul. Betul. Gambar ubi. Okey. Okey. So, sekarang kita dah ada gambar dan perkataan. Ya. Jom kita baca perkataan suku kata terbuka VKV sama-sama. Boleh? Okey, gambar yang pertama. Api. Api. Bagus. Gambar yang kedua, gambar aki. Aki. Okey, seterusnya gambar emu. Emu. Okey, yang keempat, Kak Mira tolong bacakan. Ibu. Betul. Okey, seterusnya yang terakhir, Yang terakhir, gambar ubi. ubi. Jadi kita dah dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekor ikan yang mengandungi perkataan vokal, konsonan dan vokal. Wah, menariknya. Baiklah cikgu, memandangkan Mira dah dapat 5 ekor ikan ni cikgu, Mira rasa macam nak sambung pancing lagi banyak lah cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Jom kita, tapi kita nak berhenti berehat seketika. Kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana. Jom cikgu, jom. Jom. Banyaknya, seronoknya nak pancing. Didik TV KPM. Kita dalam slot prasekolah di Didik TV KPM, di mana hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Melayu dengan tajuknya Hidupan Laut bersama-sama dengan Cikgu Alfian. Baiklah cikgu, di segmen ini apa aktiviti yang kita nak lakukan? Okey, terima kasih Mira. Baiklah, murid-murid, untuk aktiviti pembelajaran kita pada kali ini, kita akan berfokus kepada kemahiran membaca bahasa Melayu ataupun BM 2.51, iaitu membaca bahan bacaan mudah. Okay, kalau dekat prasekolah, dekat kelas, kita ada macam-macam bahan bacaan, antaranya buku besar. Wow. Okey, jadi hari ini Cikgu Alfian akan membacakan buku besar yang bertajuk Ikan yang Sombong. Okey, Mira, jom kita lihat sama-sama buku ni. Okey, lihat Mira tengok ada gambar apa dekat buku ni?
Ira lihat ada gambar ikan dan juga ada gambar macam dalam laut lah cikgu, terumbu karang. Betul. Jadi itulah apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jom kita sama-sama baca. Mira dengar baik-baik dan murid-murid kat rumah dengar baik-baik buku yang cikgu akan bacakan ini. Baiklah. Okey, jom. Lihat muka surat yang pertama. Okey. Molly ialah seekor ikan yang sangat cantik. Okey. Ia selalu memuji kecantikan dirinya sendiri. Okey, dalam laut ni ada seekor ikan. Okey, ikan ni namanya Molly. Molly, dia rasa dialah ikan yang paling cantik. Dialah hidupan di dasar laut yang paling cantik. Sebab dia ada sisik yang berkilauan, ada sirip dan ekor yang warnanya keemasan. Jadi dia rasa dialah ikan yang paling cantik. Ya. Jadi jom kita teruskan bacaan kita. Okey. Molly selalu berbangga dengan kecantikannya. Dia selalu berbangga dengan kecantikannya. Molly juga selalu mengejek paras rupa kawan-kawannya. Molly ni nakal betul. Okey. Walaupun dia cantik, dia ada sirip yang cantik, ada ekor yang cantik, tetapi dia suka mengejek kawan-kawannya. Tengok kawan-kawan dia sedih. Yalah, cikgu. Tengok ni ada umang-umang, ada tapak Sulaiman, ketam, sotong, kuda laut dan juga udang. Jadi agak-agaknya apa yang dia selalu cakap dia dengan kawan-kawan dia? Mungkin dia cakap dengan kawan-kawan dia, kalian semua tak boleh berenang laju macam saya. Mungkin dia cakap macam tu dengan tapak Sulaiman kan? Kemudian mungkin dia cakap dengan ketamnya, dahlah ada cengkerang yang keras, sepitnya pula besar, jalan pula sengit. Tu mungkin antara apa yang Molly selalu katakan pada kawan-kawannya yang lain. Sebab dia selalu berbangga kepada kecantikannya. Okey, jom kita lihat apa seterusnya. Molly selalu berbangga melihat wajahnya yang cantik dan sisiknya yang berkilauan. Nampak kulit dia memang cantik, sirip dia memang cantik, berkilauan. Dia kalau jumpa cermin, dia akan tengok cermin lama sangat. Dia akan belik muka dia. Cantiknya kulit saya, sisik saya berkilauan, ekor saya cantik. Sayalah ikan yang paling cantik di dasar laut ni. Kalau jumpa cermin, mesti dia akan memuji-muji kecantikannya. Jom kita lihat apa lagi akan berlaku. Apa ni? Okey, jom kita lihat. Ketika sedang leka melihat cermin, tiba-tiba sebuah jaring nelayan memerangkap Molly. Masa dia tengah belik-belik muka dia yang cantik tu, dia tak sedar ada jaring nelayan yang jatuh dari permukaan atas. Sebabnya dia asyik ambil cermin, dia tengok muka dia. Dia tak sedar dekat atas tu ada jaring nelayan yang memerangkap dia. Wah, kena tangkap ke cikgu? Kena tangkap lah. Kesiannya. Itulah dia berangan ni Mira ni. Okey, jom kita lihat apa lagi seterusnya. Molly menjerit meminta tolong. Dia jerit, tolong, tolong. Okey, kemudian rakan-rakan Molly segera datang untuk membantu. Masa dia terperangkap, barulah dia teringat nak minta tolong. Kemudian dia pun jerit. Molly pun jerit, tolong, tolong, saya terperangkap. Ada jaring nelayan memerangkap saya tak boleh keluar. Kemudian kawan-kawan Molly yang lain, kuda laut, sotong, ketam, umang-umang, udang dan juga tapak Sulaiman pun datang. Walaupun kawan-kawan dia selalu diejek, tetapi mereka tetap datang untuk menolong. Tapi macam mana tapak Sulaiman nak menolong? Iyalah cikgu. Sotong pun tak boleh nak menolong. Jomlah kita baca sambungannya. Okey, baiklah. Okey, seterusnya. Doni segera memutuskan jaring tersebut menggunakan sepitnya yang tajam.
Doni ni bukan ketam yang dia ejek ada spirit yang besar, hodoh tu. Rupa-rupanya kawan dia nama Doni ni yang menolong dia. Okey, Doni pun datang cepat-cepat menggunakan kuasa sepitannya. Kemudian cepat-cepat memutuskan jaring tersebut. Kalau lambat, mungkin nelayan akan tarik ikan tu dan Molly pun akan terperangkap. Dan Molly mungkin jadi lauk masakan pada hari itu kan. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Molly sangat menyesal kerana selalu mengejek rakan-rakannya. Itulah tadi ejek-ejek kawan-kawan dia. Sekarang kawan-kawan dia yang membantu kan? Betul. Okey, jom kita lihat seterusnya. Okey, selepas kejadian itu, Molly sudah insaf dan tidak sombong lagi. Macam ni lah kan. Kita tak boleh lah nak sombong-sombong. Betul tu. Okey, dan seterusnya, jom kita baca apakah perkataan-perkataan ini. Okey, iaitu merujuk kepada haiwan yang terdapat di dasar laut. Okey, yang pertama kita ada ketam, udang, sotong, ikan, tapak Sulaiman, umang-umang dan kuda laut. Ini antara haiwan yang menghiasi cerita kita pada hari ini. Selain daripada ini ada banyak lagi hidupan yang terdapat di dasar laut. Okey, jadi cikgu nak tanya Mira lah. Ya, cikgu. Agak-agak apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ikan yang sombong ni? Pengajarannya yang pertama sekali, jangan pandang rendah terhadap kawan-kawan kita, cikgu. Betul. Okey. Selain daripada itu, sentiasalah bersikap rendah diri. Betul sekali. Murid-murid kat rumah jangan sesekali berbangga dengan keistimewaan yang kita miliki. Sebab kadang-kadang keistimewaan kita adalah kelemahan kepada orang lain dan kelemahan kita pula adalah keistimewaan orang lain. Jadi jangan sesekali memperkecil-kecilkan orang lain. Ya, betul tu cikgu. Terutama sekali rakan-rakan yang berada di sekeliling kita kan cikgu? Betul, tepat sekali. Baiklah cikgu, banyak ada aktiviti menarik yang telah kita lakukan. Apa rumusan daripada Cikgu Alfian untuk kelas kita pada hari ini? Okay, terima kasih Mira. Baiklah, rumusan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama sekali tadi kita dah belajar kemahiran membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka VKV, iaitu vocal, consonant dan vokal. Okey, ada banyak perkataan yang kita dah belajar, antaranya ialah ubi, ibu, api, aki, emu dan macam-macam lagi. Okey, dan seterusnya adalah kemahiran membaca, iaitu membaca bahan bacaan mudah. Okey, dan kita dah baca buku berkaitan dengan ikan yang sombong dan kita dah jumpa pengajarannya, iaitu kita janganlah memandang rendah kepada orang lain. Jadi cikgu harap apa yang kita telah pelajari pada hari ini sentiasa tersemat dalam minda dan juga ingatan murid-murid. Wah, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Alfian atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tak lupa terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Kulina atas kesudian bersama dengan kami. Ingat tahu kawan-kawan pesan Cikgu Alfian, sentiasalah bersikap rendah hati dan jangan sombong dengan orang di sekeliling kita. Kita jumpa lagi hanya di slot Prasekala. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Bye. Bye.